model. Apa GBM 1103 tu? Apa BMM 1044? Ni ke maksudnya? Oh, baru saya faham. Maksudnya GBM 1103 ni bahasa Melayu kontekstual. GWP 1092 wacana penulisan. BMM 1044 pengenalan sistem ejaan Jawi dan Rumi. BMM 1054 pula morfologi bahasa Melayu. Dan BMM 1064 adalah sintaksis bahasa Melayu. Oh, baru kita tahu kan apa maksud BMM 1044 ni semua kan? Berdasarkan 5 kursus yang telah dibentangkan sebentar tadi, kami telah memilih 5 CLO untuk dirangkai. CLO yang pertama, menyampaikan pengucapan awam melalui persembahan secara berkumpulan. Yang kedua, menghasilkan penulisan akademik atau bukan akademik secara kritis dengan menggunakan laras bahasa formal mengikut format yang betul. Yang ketiga, mengaplikasikan sistem ejaan Rumi dalam penulisan secara berkumpulan. Yang keempat, mengaplikasikan imbuhan kata nama, kata kerja dan kata adjektif dalam aktiviti secara berkumpulan. Dan yang kelima, menghasilkan pelbagai teks yang gramatis dari aspek penggunaan ayat tunggal dan ayat majmuk. Setelah merungkai 5 CLO yang telah dipilih, apa sebenarnya big idea untuk KPPB Major Bahasa Melayu PPSMP Jun 2020? Big idea KPPB Major Bahasa Melayu PPSMP Jun 2020. Komunikasi berkesan. Jadi, melalui model pembelajaran yang telah pun diterangkan, persoalannya, bagaimanakah pelajar dapat mengaplikasikan imbuhan kata nama, kata kerja dan kata adjektif semasa menghasilkan teks agar komunikasi berkesan dapat dicapai? Kedua, bagaimanakah pelajar dapat menggunakan laras bahasa formal dengan baik bagi mewujudkan komunikasi berkesan? Yang ketiga, sejauh manakah sistem ejaan Rumi membantu pelajar menghasilkan penulisan berkualiti tinggi sekaligus komunikasi berkesan dapat diwujudkan? Keempat, bagaimanakah penulisan teks dengan penggunaan ayat tunggal dan ayat majmuk secara gramatis menimbulkan komunikasi berkesan? Dan yang kelima, sejauh manakah penggunaan intonasi dan jeda yang betul semasa pelajar berucap di halayak ramai membantu mewujudkan komunikasi berkesan? Seterusnya, saya akan berkongsi pengalaman saya bagaimana saya mengaplikasikan kelima-lima elemen tersebut ke dalam komunikasi berkesan verbal ketika saya berdebat kerana saya merupakan seorang pendebat. Melalui pengalaman debat saya, yang pertama, melalui debat saya dapat mengasah pemikiran yang kritis kerana apabila saya berdebat, saya akan menerima celahan daripada pihak lawan dan saya akan membidas hujah pihak lawan dalam masa yang singkat. Yang kedua, saya juga akan menjadi seorang yang kreatif apabila saya akan memikirkan cara untuk memberikan persembahan terbaik dan tidak membosankan namun masih menggunakan tata bahasa dalam bahasa Melayu secara tepat. Yang ketiga, saya juga melakukan kolaborasi bersama Pertubuhan Seni Pengucapan Awam Malaysia, PUSPA. Saya juga melakukan kolaborasi bersama senior, bersama pensyarah dan juga rakan sepasukan debat saya untuk menghasilkan konsep serta hujah yang tepat bagi menjawab tuntutan usul perdebatan. Seterusnya, saya juga tahu yang saya ini membawa perwatakan seorang guru. Jadi, saya akan menjaga setiap tingkah laku dan tutur kata saya semasa berdebat. Selain daripada itu, saya juga mengamalkan segala yang telah pun dipelajari dalam 5 kursus tersebut agar komunikasi saya dapat difahami oleh orang yang mendengarnya. Seperti yang saya buat sekarang. Seterusnya, saya juga mempelajari banyak ilmu mengenai Malaysia. Misalnya, isu-isu yang berlaku di dalam Malaysia, akta-akta yang ada di dalam Malaysia dan sebagainya. Jadi, secara tidak langsung, debat juga meningkatkan nilai patriotisme dalam diri saya. Kesimpulannya, pada hari ini, saya dapat mengaplikasikan setiap elemen yang telah kami terangkan dalam model pembelajaran untuk mencapai komunikasi berkesan secara verbal. Dari sudut pengalaman saya pula, apabila saya mempelajari kelima-lima kursus ini, saya akan dapat menerapkan hasil pembelajaran daripada kursus-kursus ini untuk diterapkan dalam kehidupan seharian saya, terutamanya dalam aktiviti-aktiviti seperti sajak, forum dan juga aktiviti kepimpinan. Saya beri contoh, apabila saya mempelajari kursus GBM 1103, saya diajar
berkaitan teknik-teknik ataupun format-format teks pengajaraan yang betul dan baik. Jadi saya dapat aplikasikan pengajaran dan pembelajaran tentang teks dan tentang format teks pengacaraan yang baik tersebut di dalam aktiviti saya sebagai pengerusi majlis. Seterusnya, pembelajaran dari segi wacana dalam kursus wacana penulisan yang diajar tentang resensi buku dan sebagainya, dan tentang untuk menghasilkan wacana yang utuh, saya dapat hasilkan dan saya dapat aplikasikan dalam kehidupan saya sebagai seorang pelajar. Saya akan dapat menghasilkan penulisan akademik dan esei dalam kerja kursus saya dengan baik apabila saya mengaplikasikan dan menggunakan ilmu-ilmu yang diajar dalam wacana penulisan tersebut. Selain daripada itu, semasa saya menjadi MC, saya juga menerapkan penggunaan sistem ejaan rumi seperti tanda baca dan sebagainya dengan betul untuk menghasilkan teks ataupun dan percakapan saya lebih berintonasi yang sedap didengar dan dari segi bahasanya gramatis. Seterusnya kita dapat lihat dan saya sendiri dapat mengalami dan saya telah mengalami pembelajaran yang diterapkan dalam morfologi dan sintaksis semasa saya menyertai pertandingan forum. Semasa saya menyertai pertandingan forum, saya diminta untuk menghurai dan menjelaskan tentang beberapa fakta. Oleh itu saya menggunakan ilmu yang diajar dan saya belajar semasa sintaksis dan morfologi untuk menghasilkan kata, menghasilkan frasa dan menghasilkan ayat yang betul dan gramatis semasa saya berforum. Selain itu, kemahiran yang saya peroleh daripada kelima kursus ini saya dapat kumpul dan saya dapat gunakan semasa aktiviti kepimpinan saya, di mana saya menggunakan ilmu bahasa saya dalam menghasilkan percakapan dan menghasilkan ayat dalam percakapan semasa saya bermanifesto untuk menjadi wakil pelajar dalam Jawatankuasa Perwakilan Pelajar tempoh hari. Seterusnya, saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya ketika saya menyiapkan satu skrip pengacara majlis ketika saya dipanggil ataupun dijemput untuk menjadi pengacara majlis. Di samping itu, jika lihat kepada skrip pengacara majlis yang saya buat, saya banyak menggunakan ayat majmuk, iaitu ayat yang berkesinambungan supaya skrip pengacara majlis saya menjadi lebih gramatis berbanding menggunakan ayat tunggal yang hanya menjadi satu ayat saja. Jika saya menggunakan ayat majmuk, ia akan menyambungkan satu ayat kepada satu ayat yang lain dan menghasilkan teks yang lebih gramatis dan yang terbaik. Di sini saya banyak dibantu oleh pensyarah dan rakan-rakan sekelas dalam menyiapkan satu teks ucapan. Dalam satu teks ucapan tersebut, saya banyak mengaplikasikan kata nama, kata kerja dan kata adjektif dengan betul. Seterusnya, jika kita lihat kepada satu gambar yang saya paparkan, iaitu gambar atur cara majlis, saya menggunakan sistem ejaan rumi dalam penulisan saya. Ini kerana sistem ejaan rumi boleh dibaca oleh setiap golongan dan setiap individu. Jika saya menggunakan tulisan ataupun ejaan Jawi, berkemungkinan ada individu yang tidak dapat membacanya kerana kurang faham ataupun kurang fasih dalam ejaan Jawi. Jadi ini memudahkan pengacara majlis untuk membaca dan menjadikan suasana majlis lebih lancar kerana tidak gugup ketika melakukannya. Akhir sekali, dalam menyiapkan teks pengacara majlis ini, saya banyak menggunakan tanda baca yang betul. Ini supaya pengacara majlis dapat menggunakan intonasi yang sesuai ketika menyampaikannya. Ini juga membantu supaya majlis tidak menjadi bosan kerana pengacara majlis pandai menggunakan intonasi yang sesuai ketika majlis dilaksanakan. Penggunaan tanda baca ni berfungsi supaya intonasi yang dilontarkan menjadi lebih gramatis. Ada lengguk dia, ada perkataan yang perlu suara ditinggikan, direndahkan. Jadi dekat sini upacara ataupun majlis tersebut tidak akan menjadi bosan. Di sini ada satu gambar yang menunjukkan gambar gallery walk antara satu kelas. Okey, gambar gallery walk tersebut membuktikan kami berkongsi idea antara satu sama lain supaya teks kami menjadi lebih gramatis dan supaya menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dari model kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, Major Bahasa Melayu PPISMP Amilan Jun 2020 dalam sesi pengajian dari Januari hingga Mei tahun 2021, kita dapat lihat bahawa hasrat utama model KPPB ini tercapai kerana kelima kursus yang telah dirungkai dan dirangkai hingga mencetuskan big idea iaitu komunikasi berkesan dilihat mencapai objektifnya. Kita boleh lihat daripada kelima buah kursus itu iaitu Bahasa Melayu kontekstual, Wacana Penulisan, Pengenalan Sistem Ejaan Jawi dan Rumi, Sintaksis Bahasa Melayu dan Morfologi Bahasa Melayu dapat diterapkan oleh pelajar melalui perkongsian pengalaman yang telah dinyatakan dalam kandungan KPPB Major Bahasa Melayu ini.
Pelajar telah menerapkan dan mengalami model 6C, model 3R dan 3E dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna Major Bahasa Melayu ini. Keberkesanan model KPPB Major Bahasa Melayu ini dilihat berkesan apabila pelajar dapat mengaplikasikan, mengimplementasikan dan menjalankan aktiviti menggunakan ilmu telah dipelajari daripada kelima-lima buah kursus ini. Oleh itu, secara keseluruhannya, dapat kita katakan bahawa model KPPB Major Bahasa Melayu PPSMP Januari hingga Mei tahun 2021 ini berjaya mencapai objektifnya iaitu pembelajaran bermakna.